Fika, kita tengok Orochi mati dah berapa kali Tapi dia tak mati-mati juga. Mana tak justice lah untuk Kaido kan. Dia tu pun dah mati kan 10 kali dalam cerita dia. Takkan Kaido macam tu je kan. Come on lah. Assalamualaikum. Hai, bertemu kami, aku dan Pim dalam kami punya rancangan The Show X LOP episod ketiga kan Pim? Yes, episod baru, season baru. Season baru. Itulah, ada macam-macam yang jadi kan. Lepas-lepas channel The Show yang sebelum ni kena copyright tu, strike, kami stop kejap, masing-masing nak cari tune balik. Pim pun busy Pim, raya ni. Oh, busy dengan open house apa semua. Betul lah, 2 tahun tak beraya. Nak sekali. Okay, by the way guys, hari ni kita nak borak pasal chapter 1050. Chapter 1050 ni bertajuk Honor kan, Fika. And kita nak kehormatan. Tapi sebelum kita pergi deep as tu, kita nak sembang dulu tentang cover chapter. Of course lah, cover chapter, benda yang paling hangat sekarang ni. Macam mana Fika? Akhirnya 2 orang ni dah tunjuk muka dia. Betul-betul In action. Tak silap aku episod yang lepas lah kan, yang kita sembang yang kita sembang pasal Blackbeard kan, yang kita ada urai tu bukan Reju, bukan AGG, and mungkin juga tu adalah Jerma sendiri kan. End up memang order nak tunjuk yang tu memang diorang Jerma lah, ahli keluarga Jerma Double Six. Reju, AGG memang dah sampai. Berkenaan dengan Reju dengan AGG tu Pim, ni kalau mereka datang selamatkan balik Niji dengan Yonji tu, bermaksud AGG tu ada emosi antara dua lah. Boleh jadi emosi ataupun tetap arahan daripada judge. Sebab aku fikir selain daripada tu, judge pun tak nak juga. Bukanlah pasal lantak lah judge punya perasaan tu, tapi aku rasa dia pun tak nak juga yang dia punya anak tu jadi bahan uji gaji. Kalau kita tolak lagi sekali pasal perasaan dia sekalipun, dia tak nak uji gaji tu berjaya, and akhirnya dapat, dia tak mau kantoi lah kan, dia punya scientific research bla 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 tu kan. Betul. So boleh jadi macam tu juga Tapi tak mustahil jugalah kalau tiba-tiba dah triggered satu feeling, perasaan dekat diorang ni lepas situasi yang dah sedikit pusing dia masa Working Island tu. Aku tak sure lah, tapi for now aku rasa lebih kepada kemungkinan besar arahan lah kot. Sebab tengok diorang pun macam masa kena tangkap tu tak ada perasaan sangat Mika. Macam bodoh-bodoh macam tu je lah kan. Aku kalau kita tengok balik manga punya cover story sebelum-sebelum ni kan, dia cover story ni kalau yang paling pendek, aku sebenarnya aku agak terkejut bila Oda dah tunjuk yang Reju dengan Ichiji dah sampai dekat volume yang ke-12. Bermaksud mungkin bila dah selamat, and mungkin bagi aku mungkin cover story ni dia tak lama lah, sebab Niji dengan Yonji dah diselamatkan dan Oda dah tunjukkan yang tu memang Reju dan Ichiji. So bila aku study, bila kaji balik cover story sebelum ni, cover story sebenarnya dia panjang. Dia meliputi 20 chapter, ada 20 chapter lebih, 30 chapter lebih, even 40 chapter lebih pun ada. Yang paling pendek masa cover story yang Straw Hats punya, masa Straw Hats dah terpisah dekat sebelum time skip tu, dan lepas Sabody and mereka terpisah, dan cover story tu ada tunjuk reaksi kru-kru tepi jerami ni lah. Dan cover story tu hanya 15 chapter, dia ada dalam 15 chapter. So kita boleh kata mungkin Jerma Double Six punya cover story ni pun mungkin tak lama lah. Tapi kan tengok macam kita cerita masa space hari tu lah kan, aku rasa betul lah cara diorang ni datang, si Ichiji dengan Reju ni melalui cermin tu lah kan, cermin Broly tu. Sebab besar kemungkinan aku rasa memang dari situ. Okay, so cover story kita tak nak stuck lama dekat situ malam ni. Sekarang Pim, kita nak aku tertarik lah dekat tajuk untuk chapter kali ni. Oda letak tajuk dia sikit je, honor guys, kehormatan. Ada tak Pim bagi hang maksud-maksud tersirat yang Oda nak rungkaikan, nak kita rungkai daripada tajuk yang pendek tu, satu perkataan tu, daripada ayat kehormatan. Hang rasa Oda ada tak maksud tersirat berkenaan dengan tajuk kehormatan tu? Aku tak ada terfikir apa-apa, cuma masa aku baca hari tu, bukan masa reaction lah, masa lain lah. Sebab aku teringat yang Kaido pernah cakap pasal, tak silap aku, honor jugalah kan. Masa yang dia hina samurai kan, samurai mati sia-sia bla 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 bla, semua benda demi honor kan. Aku cuba nak relate balik dengan situasi sekarang ni, sebab yelah honor tu Tengyama letak kepada Yasui, iaitu tetap sama juga pengemanan dia kan untuk dalam situasi ni balik. So macam sama lah situasi dia, cuma satu situasi yang di mana Kaido anggap benda tu sebagai
something yang tak ada menarik sangat lah bagi dia, something yang kata waste of life lah. Tapi memang untuk samurai, memang itulah konsep dia kan, yang bagi diorang itu adalah satu kematian yang terpuji lah. Sebab bagi aku okey juga, bukanlah semata-mata nak side on samurai, tapi apa lagi kau boleh buat kalau kau jadi Yasui kan. Macam kalau dah itu cara apa kata nak tamatkan riwayat kau, tapi at least cara kau mati tu, kalau kita tengok balik situasi tu kan, scene tu balik, memang dia spark balik semua apa kata api dalam jiwa samurai masing-masing. Sebab diorang nampak benda tu live kan, depan mata Kinemon semua ada kat situ. So aku rasa macam memang dia dah buat apa yang dia mampu lah. Sebab yalah, dia bukan zaman muda lagi kan, dia bukan macam 20 tahun yang lepas apa boleh dia buat. Dia pun dah jadi totally orang lain kan, dia just hidup dengan dia punya anak toko-toko semua benda. So aku rasa tu memang satu kehormatan lah untuk dia juga. Aku fikir macam tu lah. Tak tahulah kalau ada lain daripada tu yang kau rasa. Ya, aku bila first time, second time baca, aku tengok scene Yasui, mungkin yang tu lah Oda nak highlight kan. Tapi bila aku baca lagi, baca kita, bila kita buat review, kita akan baca banyak kali kan. Even bila kita dah keluarkan review pun, dah keluarkan video pun, baca lagi, still akan baca lagi. Sebab baca yang Manga Plus punya pula kan. Yep. Yang official translation. So bila aku baca official translation tu, aku tengok tak semestinya Oda nak gambarkan benda ni dengan tajuk tu kan. Tapi bila aku suka yalah, bila kita baca manga ni, kita dengan imajinasi kita sendiri kan. So aku layan aku punya imagination tu. Aku macam anggap macam mana kalau maksud honor kan, kehormatan tu berkenaan dengan kemenangan Luffy. Sebab bila Luffy menang dengan Kaido ni, Oda cuba nak tunjuk yang tu adalah benda yang besar tau, dan berkenaan dengan respon orang ramai, berkenaan dengan respon para lanun dari segenap level kan, lanun level rendah, lanun level pertengahan, lanun yang even lanun elite macam para Yonko kan. Bila Luffy menang dengan Kaido, benda tu dia akan lahir satu respect yang sangat-sangat tinggi lah bagi aku lah kan. Kehormatan dekat Luffy tu sangat-sangat tinggi. Dia akan jadi memang berbeza lah. Even kalau kita tengok masa Luffy sampai, yalah Luffy memang okey, memang sebelum ni dia terkenal. Tapi tengok bila dia sampai dekat Whole Cake Island, bila dia sampai dekat Wano, kru Yonko ni memang pandang rendah lah dekat dia. Tapi lepas settle Wano ni kan, bila Luffy dah pergi ke arc yang seterusnya, mungkin masa tu aku tak sabar sangat nak tengok macam mana respon orang ramai, respon para lanun yang lain, even kru Yonko sendiri, macam mana respon daripada kat Luffy. Sebab dia dah berjaya bawa diri dia, bawa dia punya status, bawa dia punya kru ke tahap yang orang sangat boleh berrespect. Kan Bin? Itu memang gila lah, serius. Sebab aku rasa memang something yang sangat menarik lah. Kita kalau kita tengok daripada sudut cerita lah, kalau kita tengok sudut daripada kita sebagai pembaca, kita nampak macam Luffy dia pun lawan Kaido pun banyak kali pun nak menang kan, macam 3-4 kali. Tapi itu dari sudut kita. Tapi dalam sudut cerita ni, orang tak nampak benda tu. Orang tak kisah, orang just nak result. And result dia adalah Luffy menang. Orang nak result. Dia macam bola lah kan, macam Liverpool lah gitu kan. Kau bagi shot banyak-banyak pun, tapi kalau kau tak gol, apa Madrid yang tak banyak shot, gol. At the end, orang nak tengok siapa yang menang. So sama situation dengan Luffy. So memang akan hype gila lah. Kita tak nak fikir macam alah benda lah sangat, Luffy banyak kali lawan, kau dah berapa kali pengsan. Okay tu tapi dari sudut kita. Tapi dalam sudut cerita ni, yang diorang nampak nanti dalam berita ataupun mulut-mulut orang, damn, Luffy new generation, pirate baru, budak muda, budak mentah kononnya, budak yang selama ni orang semua pandang rendah, dah kalahkan Yonko. And we are not talk about Kaido only. Dari 2 orang, semua orang tahu ada Big Mom dan Kaido situ, and 2 ni yang bergabung boleh tumbang. Bayangkan macam mana dia punya reaction orang semua tu. Memang gila memang. Mungkin ramai yang tak percaya juga lah Fika. Aku rasa tak mustahil lah ada orang yang tak percaya kan. Orang yang dalam cerita ni lah kan, mungkin orang still rasa macam something. But orang yang dah nampak Luffy punya potential kan, macam orang-orang yang pernah dia lawan kan, orang-orang sekeliling dia lah, at least mesti akan lagi macam tahulah kan. Hatu yang tu Bim. Sebab kata orang, yang mana tahu. Yang mana tahu. Betul. Yang tahu je tahu. Yang lain lantak. Yang tahu je tahu. Kan.
Memang memang gila. Dia macam kid lah. Kita tengok kid kan, betapa egois dia, betapa kepala batu je dia. Dia pun last tunduk dengan Luffy lah. Bukanlah tunduk tu maksudnya apa kan, tapi dia bukan tunduk lah. dia pun tahu yang this is the man. Dia respect. This is the man. Dia respect. Kan? Kita ingat balik masa dia cakap dengan Law tu kan, masa tak kisahlah siapa yang turun, tapi diorang tetap percaya yang Luffy boleh. And now macam diorang pun mungkin tak terkejut lah, macam oh shit Luffy menang kan. Tapi memang gila lah dia punya reaction tu kan. Memang honor. But wait, tu satu benda yang even depa memang tak boleh buat. Depa memang takkan mampu buat fight one on one dengan Kaido dan menang. Ui, tu satu benda yang gila tau. Dan aku sangat tak sabar tunggu reaksi orang ramai, reaksi apa, macam mana Oda nak lukis kan. Yes. Ya memang tak cukup. Dalam 1050 ni tak cukup reaksi yang Oda tunjuk, yang Oda lukis untuk dekat situ kan, dengan pengumuman Nekomamushi lah, selepas pengumuman Nekomamushi tu. Tapi banyak lagi guys, tunggu lah lepas ni. Memang Oda akan betul sap. Sebab dia pun struggle lah. Sebab keadaan sekarang sangat-sangat padat. Memang sangat-sangat padat. Kita bukan cakap pasal fight biasa. Ni adalah war lagi besar daripada apa yang berlaku sebelum ni. So memang terlalu banyak benda yang Oda nak kena cover. War. Betul. Tengoklah Marineford dulu kan, Pim. Yep. Kan kalau korang tengok dekat Marineford dulu macam mana kita boleh nampak lah macam mana struggle-nya Oda nak synchronize kan. Yalah, ramai kan, terlalu banyak watak. Dan tu adalah first peperangan besar yang Oda lukis kan, dengan level kekuatan yang kita tak pernah tengok sebelum tu kan. Yes, betul. Dan kita boleh nampak Oda masa tu dia susunan tu dia agak, orang kata agak berserabut dan berselerak sikit. Itu pun kalau ikutkan dua side je Fika kan. Simple je, side marine, side pirate. Ini kita cakap pasal entahlah, complicated, macam-macam situation. Pening lah mikir je, macam-macam lah. Tetap juga belum lagi tentu dengan kapal-kapal yang ada kat luar semua kan. Tapi tak apa, tu kita cerita kejap lagi lah. Yes, Pim. So bila kita cakap, bila dah sembang tentang Luffy ni kan, Luffy menang dengan Kaido kan, Kaido kalah, Big Mom kalah, Kaido kalah. So apa status hidup mati Big Mom dengan Kaido sekarang, Pim? Apa pendapat hang, Pim? Aku bagi peluang untuk hang express dalam video kali ni, sebab aku tahu hang bila hang baca, aku pun teringin nak dengar pada mulut hang sendiri. Sebab bila hang buat reaction, hang tak boleh all out, sebab hang nak kena hadam lagi kan, Pim, nak kena hadam lagi info-info chapter baru tu kan. Yelah, sebab first time baca even. So macam mana, Pim? Apa yang hang nak luahkan, Pim? Apa status hidup mati Big Mom tu dari apa yang tengok? Susah tu. Aku ulang lagi sekali. Aku memang orang yang selagi aku tak nampak mati, memang aku takkan cakap mati lah. So for now memang bagi aku still tak rasa diorang dah confirm mati. Possibility tu yes, tapi aku nak serius punya, macam nak cakap Aku nak betul-betul nampak diorang tu mati lah. Serius. Aku faham. Aku tak nak cakap macam mana, tapi for now aku tak nampak. Walaupun yelah dekat chapter ni tunjuk lah, macam yelah Oda tunjuk kan masa dekat awal-awal start tu kan, kat mana diorang jatuh, efek yang kononnya macam dalam apa magma tu adalah lava punya area lava. Lepas tu ada meletup semua benda. Yes, benda tu berlaku. Tapi aku tak tahu kenapa aku rasa itu belum cukup. Dia susah cerita tadi pun aku dah cakap dekat grup Telegram, memang ada orang tanya aku benda yang sama gak, Fika, rasanya diorang mati ke tak. Tapi aku tak tahu kenapa aku tak rasa benda tu macam cukup, ataupun itu apa yang Oda nak tunjuk. Sebab yelah, memanglah kalau kita campurkan sedikit dengan dunia realiti kita, memanglah kalau kau dah jatuh dalam lava ke apa benda, memanglah boleh mati. Tapi cerita One Piece lain sikit. Cerita Oda ni dia pelik-pelik sikit lah. Dia kalau yalah tu lagi pun tu Yonko kan. Sebab kulit Kaido kita kena faham yang memang keras gila. Memang dia dengan Big Mom lah, senang cakap, dua-dua ni memang kulit yang liat gila. Bukan defense kan. Dia pun punya defense tu macam gila tu. Serius. Big Mom tu pun dah pelik. Kaido lagi lah, sebab dia apa kata Azoran type kan. Memang lepas tu naga, memang terkenal lah kulit dia macam-macam kan. Tapi itulah, aku tak rasa macam benda ni cukup. Possibility tu ada untuk mati, tapi aku tak rasa ini caranya untuk Oda mematikan karakter dia lah. Aku rasa belum cukup untuk sekadar satu letupan ataupun diorang tersangkut lemas kat dalam tu ke apa. Dia mesti ada epic way lah. Mesti ada epic way lah untuk tunjuk. Betul. Tengoklah macam Zeus pun ada lagi kan, Oda tunjuk Zeus. Lepas tu untuk Kaido pula, bila aku tengok ada letusan lava
dekat lautan, dekat penjara udang tu kan. Kita tak rasa ke Big Mom dengan Kaido akan terpancut sekali keluar? Yep. Kan? Dia mesti kena nampak lah. Kita kena tengok mayat dia. Dia sebab dia bukan karakter biasa. Dia kalau karakter biasa okey lah, okey. Sebab aku tahu mungkin ada orang akan cakap lah, Pedro dulu meletup masa nak bunuh Perospero, tak nampak pun kan, dia macam meletup habis. Okey, itu lain cerita tu. Bukanlah nak rendahkan karakter Pedro tu kan, tapi tu Pedro ni. Ni Yonko. Yonko dua orang ni memang terkenal dengan dia punya liat tu macam mana. Lain lah kalau tak Shank tu tu Shank mungkin okey sikit lah kita, sebab kita dapat dia macam manusia biasa kan. Tapi dua makhluk ni tak lain apa, luar biasa sedikit. Ini lain macam sedikit. So aku tak rasa setakat macam tu je lah penamat untuk diorang. Aku sure, tak tahu macam mana, tapi aku dapat rasakan diorang masih hidup. And aku still harapkan diorang akan mati lah, Fika. Aku tak tahu pasal Big Mom, aku just nak tengok Kaido mati lah. Itu je. Oh, so hang nak tengok Kaido mati. Aku nak tengok. Ke hang perlu tengok Kaido mati untuk hang percaya? Aku perlu tengok mati, serius. Sebab hang perlu tengok Kaido mati untuk hang percaya, baru hang percaya. Yes, okay. yes, betul lah, Kaido mati lah. Fika, kita tengok Orochi mati dah berapa kali dah. Dia tak mati juga. Mana tak justice lah untuk Kaido kan. Dia tu pun dah mati kan 10 kali dalam cerita dia. Takkan Kaido macam tu je kan. Come on lah, give some respect untuk Kaido sebagai one of the greatest villain kan, strongest creature alive for now kan. So bagilah macam, bukanlah a good death, tapi an epic death lah untuk menamatkan riwayat dia. Sebab aku tak tahu kenapa, aku memang tak boleh tengok kalau dia tak mati. Aku just nampak penamat untuk cerita dia tu kan, watak dia tu it needs to be dead lah. Aku rasa kalau dia mati memang macam lagi powerful lah cerita ni. Okay, jom kita cakap pasal ni, Pengumuman Shogun ni serius best gila, Fika. Terus kau tahu dekat Twitter kan, sebelum kita start dekat Twitter aku scroll je macam biasa, sebab aku tak follow sangat certain page kat Twitter, sebab aku takut terkeluar spoiler sebagainya kan. Tapi kadang-kadang dia adalah yang recommended semua tu kan. Ada satu post ni dia cakap yang dia percaya Hiyori adalah Shogun yang baru, bukan Momo. Sama-sama Aku dengar juga. So dia cakap macam, aku dengar juga benda tu. Yes. Okay. So dia cakap Hiyori adalah orang yang lebih layak untuk menjadi Shogun daripada Momo, disebabkan Momo adalah 8 tahun walaupun body dia besar-besar sebagainya nanti kan. Tapi he is still a 8 years old boy, and dia rasakan macam Hiyori lebih layak untuk menjadi sebagai Shogun sebab Hiyori memang duduk kat Wano daripada kecil sampai ke besar. So dia lebih tahulah saya lebih elok Wano sebagainya. Apa pendapat kau? Ambil kau. Aku bila nak sembang tentang Hiyori sebagai Shogun ni kan, ingat tak Pim masa flashback Oden tu? Okay. Dekat flashback Oden, sebab apa masa tu kan ada konflik antara lima clan. Okay. Siapa yang akan pegang takhta Shogun. Okay. Sampailah Sukiyaki lahir. Oh, sebab dia tunggu anak lelaki. Oh, ni masa yang awal tu. Okay. Awal. Sebab dia tunggu anak lelaki. Oh yes. So maksudnya Shogun ni kena orang lelaki yang pegang. Apa yang aku faham lah. So sebab tu bila aku tengok teori tu, mula-mula aku macam suka, sebab aku fikir Momo bila dalam chapter ni Momo kata dia tak mau buka lagi border negara Wano kan. Okay. Bila dia tak mau buka lagi border negara Wano, sebab dia pun ialah Oden dah koyak layan kertas tu kan, yang dalam jurnal tu, dalam dekat Laftil Oden koyak layan kertas tu. So dia memang blur tentang sebab apa yang motif kenapa dia perlu buka border negara Wano, sebab dia pun tak tahu niat dan motif Oden tu, ayah dia kan. So aku macam terfikir, mungkin betul Hiyori akan jadi Shogun sebab Momo akan ikut Luffy pergi ke Laftil untuk dia cari sendiri jawapan. Sebab apa? Mungkin jawapan tu ada dekat Laftil kan. Mungkin jawapan tu ada dekat Laftil. Sebab apa dia perlu buka border negara Wano, sebab tu dia cakap kat Indonesia it's not time yet kan, masa belum sampai. Tapi bila aku teringat balik kenapa dia tunggu baby lelaki, jadi aku jadi macam mana satu Tapi itu waktu dua logik. Tapi itu waktu ada Davio, Fika. Masalah sekarang kita dah tak ada Davio. Kita literally dah jadi lawless. Wano dah jadi lawless kan. Dah tak ada apa-apa. Kita dah tak ada leader untuk Ringo ke Homai ke apa benda semua tu, kita dah tak ada. So maybe ada potensi untuk diorang ubah sistem tu. Mungkin lah tradisi lah kan. Tradisi diorang lah, buat nak ubah, and Hiyori boleh jadi interim Shogun sampai masanya Wano dah besar ataupun cukup umur dia dan sebagainya lah. Kalau kita nak kira possibility dia tu lah, memang ada. Cumanya kan aku still pilih Momo. sebab okay, kenapa aku still nak pilih Momo? Bukan semata-mata macam sebab Momo tu lelaki ataupun dia dah jadi besar macam Oden ke benda.
Tapi aku just nak, sebab aku rasa aku suka tengok dia punya progress daripada budak yang Luffy jumpa dekat Pang Hazard kan. Budak menangis yang entah apa benda, tak tahu apa benda, bodoh-bodoh je sikit-sikit nak nangis, tapi dia dah progress, dia dah tempuh macam-macam benda kan, daripada satu tempat ke satu tempat sampailah betapa takutnya dia paranoid gila bila dia dengar nama Kaido, jumpa Kaido semua benda. So dia punya progress tu aku rasa macam cun gila untuk dia, daripada seorang budak dalam masa yang singkat ni untuk jadi macam seolah-olah orang yang dewasa and matang. And bila dia sebut sendiri yang dekat Zunisha, yang Zunisha aku tak nak buka lagi mana. kita tolak tepi lah pasal pendapat kita tentang dia punya pilihan yang dia cakap dia tak nak buka. Tapi kalau kita cuba fikir, maksudnya budak ni dia dah matang, dia dah boleh fikir. Maksudnya aku tak perlu dengar cakap orang lain, tak kisahlah bapak aku ke Akazaya punya impian nak suruh bapak aku buka. Dia dah boleh fikir sendiri, yang dia dah tahu memang tak kisahlah dengan apa reason lah. Kita bagi contoh lah kan, yang dia tak ready untuk buka Wano. So kat situ aku cuba tengok macam budak ni dah berani lah nak buat decision dia sendiri. So mungkin dia boleh daripada pengalamannya dia. Dia still ada budak 8 tahun, aku faham, tapi dia mungkin pengalaman tu yang mematangkan dia, membesarkan dia dengan cepat. Sebab dia sebab yelah dia dia wise, dia dah jadi wise. Situasi dia tu memang teruk gila. Kita kena fikir macam tu lah. Situasi dia teruk gila kot. Dia kena daripada kecil benda. So dia tak ada choice, dia kena man up kan, dia kena make up. Sama juga dengan situasi yang masa dia cakap ke Shinobu, besarkan aku, matangkan aku kan. Dia maksudnya dia dah reti lah untuk fikir macam apa aku perlu buat. Aku tak perlu menyorok je dekat bawah ni kan, safe buat bodoh-bodoh. Apa kata kau besar, apa kata aku Shinobu ubah aku jadi naga yang besar macam Kaido, and aku boleh tolong Luffy untuk lawan semua benda. Maksudnya yalah, kita nampak lah awal tu dia macam bodoh kat dia kan masa nak naik dia. Tapi cerita dia adalah dia sebenarnya dah boleh fikir, and dia dah memang slowly untuk jadi seorang yang wise lah. So aku rasa sebagai seorang raja tu adalah sifat yang sangat kita kata perlu untuk ada, and decision making tu, wise decision making kan, untuk dia tahu kan, macam cakap tadi, dia tahu dia ada ability untuk jadi naga. Dia tahu dengan ability dia tu boleh bantu buat apa dia nak sembunyi. So benda-benda macam tu betul ya Pim, betul ya. So Oda ni sekarang dia dah jadi macam dia dah buat kita percaya dekat dua benda. Betul ya Pim. Dan itu favorite dia. Itu favorite dia. Yori boleh jadi, and ada itu favorite Oda. Two sides of the same coin lah, tu sama lah. Betul. And dia akan buat kita macam tu. Memang kau pandai lah kau fikir, kau nak side A ke side B. Tapi potensi untuk dua-dua tu berlaku, percentage dia boleh dikatakan tinggi lah. Cuma antara korang prefer yang mana je. Tapi itulah, pengumuman tu Oda bijak. Aku rasa Oda bijak bila, dan aku sebenarnya tak sangka Pim, aku tak pernah terfikir Oda akan guna cara tu tau, dengan Momo terbang dekat udara pakai seekor naga. Dulu macam mana dia nak expose diri dia, dia transform jadi manusia dengan asap. Tak aku cakap, dia punya keyakinan sekarang dah berbeza macam dulu. Kalau dulu dia takkan buat benda ni. Dia takkannya nak tunjuk diri dia depan semua orang, lepas tu nak meyakinkan semua orang benda. Confirm dia akan lari ke menyorok. Tu perangai dia dulu. Memang perangai budak. Tapi sekarang dia memang dah man up. Dia berani nak tunjuk depan semua orang kan. Nak berubah balik jadi manusia, nak tunjuk. Aku rasa ni epic ni. Aku harap tak sabar Fika, serius. Dan Pim, hang tengok macam mana dia berjaya menenangkan penduduk Wano kan. Bila dia peringat kata Hatu Kaido, dia cakap apa kan, bila masa tu berlaku gempa bumi kan, dan Momo cakap apa, tu adalah signal goodbye untuk Kaido. Gila, tu baru Shogun. Tu baru Shogun guys. Pam sekali. Dia ikut macam pak dia, jadi lah ikut Luffy. Aduh, nice lah, serius lah. Memang bila fikir balik memang nice lah. Aku rasa tu lah, dia just kita nampak sedikit rushing lah dekat chapter dia, sebab nak pandai again lah, sebab nak pandai semua benda kan. Tapi kalau kita tengok setiap scene tu memang kalau take time kat situ memang padu lah, serius. Chapter ni memang deep lah. Jadi inilah apa yang kita suka. Okay Pim, last berapa bintang bagi untuk chapter ni Pim? Aku akan bagi 45. Aku akan bagi dia 55 kalau dia susun cantik sedikit. Tapi it's not a complaint. Cuma kalau dia susun cantik tu memang 55 lah. Sebab aku imagine kalau aku letak diri aku yang lama sikit lah Fika, sebelum ni masa aku nak tengok. Sebab aku expectation aku lain sikit. Dia bukanlah expectation yang bila aku tengok kat sini dia buat aku down ke, ataupun this is not what apa yang aku nak. Dia aku dapat. Cuma aku menggambarkan masa
masa diorang nak nak announce yang perang ni dah habis kan, macam yang masa Neko cakap semua tu, aku punya expectation lain sedikit lah. Maksudnya macam mungkin dia akan cover lebih meluas dan sebagainya. Tapi aku tak boleh nak complain dekat situ, sebab aku sendiri faham yang memang situasi kat sini padat gila and memang tak boleh buat apa. Sebab tu aku rasa macam okay je. Dia macam biasa aja, kita punya perasaan ni hanya sentiasa nak lebih kan. Kita tahu dah tu macam mana kita sentiasa nak lebih, tapi not bad lah. Sebab itu cakap masa jangan by the way guys, macam orang yang tengok aku kan, jangan samakan dengan reaction aku. Reaction tu first time tengok kan, memang lain sikit lah. Kita bukan dapat betul-betul memahami macam apa kita cakap bila kita cakap baru kita dapat elaborate dengan lebih detail. Tu pun sebab dah baca 2-3 kali. Habis kalau kau nak expect aku yang baru first time baca, yang direct baca depan kamera, memang tak lah aku nak cakap macam-macam benda kan. Tapi susah. Cuma susah. Betul susah. Aku kalau baca first time memang aku blur. Aku tak boleh baca balik chapter ni kan, and kita pecahkan dia kepada beberapa situasi. Sebab dia memang ada situasi dia yang memang padat kan. Situasi dengan pasal Otoko tadi nak endingkan Yasue punya cerita tu kan. Lepas tu dengan situasi yang Komoshi nak cakap yang perang dah habis. Situasi pasal apa tadi, Zunisha dengan Momo. Lepas tu pasal Kaido meletup ke apa benda. So terlalu banyak padat. Lagi sekali dengan macam kita cerita tadi yang pasal Shogun baru nak muncul, bla 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 bla. Memang terlalu padat. Dah nak sumbatkan semua benda satu masa. Tapi aku rasa it's not that bad. Tak tahu aku tak boleh nak bagi 5-5 lah. Itu susah sikit aku nak bagi 5-5. Tapi 4.5 without complain yang aku boleh bagi lah for now. Tapi kalau aku tanya aku sendiri pun, aku setuju pergi macam hang 4.5 sebab kita nampak rushing. Tapi kita janganlah terlalu nak macam cakap without complain tu. Aku sangat-sangat suka Yes, kita tak boleh complain sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Oda tinggalkan 1001 persoalan. Even Kaido dengan Big Mom, kita tak tahu apa yang jadi dengan Kaido dengan Big Mom. Even bila ada dua gambar yang seolah-olah macam orang tengah terapung dekat lautan lava tu kan, pun kita tak tahu. Kita nampak macam Kaido, satu lagi tu siapa? Dia cakap macam baju Kaido kan. Tu baju Kaido ke? Tu pun kita tapi itulah kalau baju Kaido pun dah kenapa Oda nak lukis baju Kaido itu kan, macam tak faham apa motif kan. Tu yang macam okay, Big Mom lah kot, tapi Big Mom ke tu macam persoalan demi persoalan. Macam okay, tak apa, itulah kita tunggulah. Kita kena tunggu. Dan kita pun ada berita yang baik. Chapter depan dia tak break. Itu paling penting. So tu penting. Dia tak sakit hati. Kalau sakit hati 3.5. Aku faham mungkin ramai orang tak suka juga antara sebab rushing ataupun tak ada apa-apa benda yang epic. Tapi kalau korang betul-betul kaji setiap scene tu, memang macam ni lah. Serius memang pandu tu, setiap scene tu ada dia punya deep meaning behind it lah. Okay, so guys, banyak juga yang kami sembang. Even masa sebelum shoot video tadi, aku rasa dalam 3-4 poin saja yang kami discuss secara surface. Kita nak sembang apa ni Pim? Kita nak sembang apa ni Pim? Kita nak sembang apa ni Zika? Macam tu kan. At least lah 3-4 poin. Tapi bila dah start tu orang kata lah sembang sodok. Okay lah. Kita jumpa next kita jumpa next episode di channel Pim pula lepas ni, episode 4. So jangan lupa support segmen kami ni, The Show X LOP. Dan jangan lupa support kawan-kawan kami yang lain dalam community One Piece, Kimi, Faiz, Wibro, Aiman channel kan, Dam. Support kami untuk kami terus hasilkan karya-karya yang berkualiti lah untuk sajian anda. Kita sebenarnya masih kecil lah. Kita harap kita boleh kembang lagi lah. Serius. By the way, tu dia. Thank you guys. Yes. So much for watching our collaboration. See you guys. Thank you so much. Thank you so much. Lupa Thanks for watching. Sebut kata apa ni, kata-kata macam mana ayat ni tu lah. Awesome lah ayat itu kan. Aku cuba nak ubah untuk Eddie lah. Sorry lah Mika. Kau sebut je lah Mika. Okay, you guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Thank you guys. See you guys in the next video. Assalamualaikum.